keadaan bersih baru kita boleh solat. Ingatlah, yang pertama tunggu azan. Yang kedua, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci, bersih daripada badan kita ni najis. Tak ada kekotoran, kotoran apa semua tak nak dalam kat badan kita ni, tak nak melekat. Okey, yang keempat, mestilah bila kita nak solat, kita mestilah menutup aurat. Menutup aurat tu apa? Pakaian macam biasalah. Pakaian kalau perempuan tu mestilah pakai tutup semua. Kalau kita nak solat, perempuan tutup semua. Kalau lelaki tu pakai macam biasalah dia pakai, bukan pakai semayang nak pakai seluar pendek. Tak ada orang semayang solat tu pakai seluar pendek. Pakai macam biasa, pakai yang tutup aurat, yang pakai panjang, seluar panjang, baju cukup untuk kita solat. Yang perempuan tu dah disediakan telekung. Telekung mudah untuk kita pakai, perempuan pakai telekung dah cukuplah dia solat. Ustaz, kalau tak ada telekung macam mana? Asalkan pakaian dia longgar, labuh, tutup semua kecuali muka pun dah cukup syarat. Walaupun tak ada telekung. Jangan pula jadikan alasan tak ada telekung. Ustaz, saya tak ada telekung, macam mana nak solat? Jangan jadikan alasan. Tak ada telekung pun boleh solat, asalkan pakaian awak tu longgar. Pakaian awak tu mestilah besar. Tutup semua aurat, tutup baju lengan panjang, tutup semua. Ni memanglah kebetulan memang dah pakai tu apa semua, tudung apa semua tu, pastikan semua dah boleh solat. Sebab itulah kalau yang perempuan tu kalau nak ke mana-mana mestilah pakai pakaian yang menutup aurat. Sebab apa? Nanti kalau kita pergi mana-mana sekalipun, kalau terlupa bawa telekung, kita boleh solat. Sebab apa? Kebetulan memang dah tutup aurat dah, tinggal nak solat saja. Tapi pastikan pakaian yang longgar, pakaian yang besar, jangan pakai pakaian yang ketat. Tak nak macam tu, tak nak. Jangan seksi, tak bagus. Okey, dan yang terakhir sekali, syarat dia ialah menghadap ataupun badan kita ni menghadap arah kiblat. Badan kita ni tengok pada arah kiblat. Tengok, kalau kita nak tengok macam mana nak tahu arah kiblat, sekarang ni senang saja. Buka je handset, awak tengok kat situ. Tengok arah kiblat kat mana. Kalau tak tahu, tanya orang yang dewasa, dia akan tunjukkan macam mana nak arah kiblat. Dia arah kiblat tu, badan kita jangan beralih daripada arah kiblat. Kalau boleh tengok arah kiblat, badan kita menghadap arah kiblat, barulah solat kita diterima oleh Allah, sah solat kita. Ingat, ada 5 perkara. Yang pertama, masuk azan. Ni syarat syarat sah. Yang pertama, masuk azan. Yang kedua, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, bersih daripada najis kekotoran ke anggota badan kita, pakaian kita dan tempat solat kita. Yang keempat ialah menutup aurat. Pastikan bila kita solat dalam keadaan aurat kita dah tertutup. Dan yang terakhir sekali, kita mestilah solat menghadap ataupun badan kita mengarahkan ke arah kiblat. 5 syarat ni kalau kawan awak buat betul, solat awak sah. Senang kan? Cukup 5 saja. 5, awak tengok 5 ni, solat awak ikut waktu, masuk waktu, bersih hadas kecil, hadas besar, bersih daripada najis, tutup aurat, arah kiblat. Solat awak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ingat tadi yang pertama tadi kita belajar syarat wajib. Yang kedua, syarat wajib tadi ada 3. Yang kedua, syarat sah. Syarat sah tu ada berapa? Ada 5. Okey, seterusnya kita belajar, kita tengok muka surat 81. Kita tengok muka surat 81. Okey, muka surat 81 ada 2 bahagian kat sini, iaitu kepentingan syarat-syarat wajib solat dan kepentingan syarat-syarat sah solat. Apa pentingnya? Kita kena tahu, kita kena faham, kita kena belajar syarat ni. Apa kepentingannya? Okey, kepentingan syarat-syarat wajib solat. Kenapa kita kena belajar, kena ambil tahu syarat-syarat wajib solat? Yang pertama, supaya yang pertama, Islam tidak wajib ke atas orang kafir. Solat ni untuk siapa? Untuk orang Islam lah. Siapa? Kita lah. Adakah kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam kena solat? Tak perlu. Kita yang perlu solat. Kita yang kena jaga solat kita. Yang kedua, apa kepentingan dia? Kepentingan yang kedua ialah balik. Apa kepentingan dia? Ialah tidak wajib ke atas orang yang belum cukup umur. Yang dah besar kena solat.
Yang kecil tak payah solat. Dah tunggu besar baru solat. Jangan pula yang dah besar tak nak solat, yang kecil pula yang sibuk solat. Itu tak betul. Dah besar ni kena tunjukkan contoh yang kecil supaya solat. Itu kepentingan dia. Dan kepentingan yang ketiga untuk syarat wajib solat ialah mestilah orang tu berakal. Apa kepentingan dia? Tidak wajib ke atas orang gila. Tengok orang gila, orang gila tak wajib untuknya solat. Macam saya cakap tadi. Okey, yang seterusnya, apakah kepentingan ataupun pentingnya kalau kita belajar syarat-syarat sah solat? Kenapa syarat sah solat ni kita kena belajar? Apa? Kenapa? Okey, yang pertama tadi, masuk waktu. Okey, masuk waktu, sentiasa peka dan berdisiplin. Macam masuk kelas lah. Habis waktu rehat, teng, bunyi loceng. Maksudnya apa? Kena masuk kelas. Sama juga kalau kita solat. Masuknya waktu azan, maksud kita kena apa? Kena solat. Nak mendisiplinkan diri kita supaya ikut masa, ikut jadual. Okey, jadual dia pagi kena solat subuh. Mana ada orang solat subuh tengah hari? Disiplin lah tu. Mana aku kena disiplin solat subuh, azan subuh aku terus solat. Barulah kalau orang dapat ikut capai macam tu, di antara orang-orang yang berdisiplin. Yang kedua, apa kepentingan dia ialah aurat. Apa kepentingan bahagian aurat? Menjaga maruah diri dan mengikut perintah Allah. Orang yang menjaga aurat, orang yang baik. Senang je. Kalau awak tengok orang ni aurat dijaga, dia tutup aurat, kita mesti tengok baiknya. Orang yang sentiasa jaga aurat ni, insya-Allah dia orang yang baik. Bila dia ikut, dia tutup aurat, confirm dia adalah orang yang mengikut perintah Allah. Kalau dia tutup aurat, maksudnya dia ikut cakap Allah lah. Kalau orang yang ikut cakap Allah, maksudnya apa? Orang yang baik lah. Kan? Kalau orang yang tutup aurat, orang yang ikut cakap Allah. Orang yang ikut cakap Allah, orang yang baik. Senang. Orang yang baik, awak yang baik, ikut cakap ibu dan ayah awak. Bila awak ikut cakap ibu ayah awak macam mana? Orang yang baik. Senang kan? Okey, apa yang kepentingan syarat sah yang ketiga ialah arah kiblat sebagai lambang penyatuan umat Islam. Awak bayangkan satu dunia ni menghadap tempat yang satu, iaitu Kaabah. Kaabah, tempat yang atau awak pergi haji tu, pergi haji kan ada yang rumah warna hitam tu, yang hitam tu, yang kotak hitam tu, Kaabah tu pergi haji tu. Satu dunia, kat mana sekalipun, celah mana sekalipun, semua menghadap tempat tu. Maknanya semua orang bersatu padu menghadap arah kiblat untuk solat. Bila masuk waktu, diorang semua orang, kat mana kau, kat China ke, awak kat China ke, kat negara India ke, kat Malaysia ke, kat Amerika Syarikat ke, semua kalau nak solat masuk waktu menghadap arah kiblat, menghadap Kaabah. Maknanya persatuan bersatu padunya manusia ni kalau nak solat dia menghadap arah kiblat. Okey, yang keempat, suci daripada hadas. Apa maksudnya? Apa kepentingan dia? Memastikan diri kita dalam keadaan bersih, zahir dan batin. Orang yang bersih, orang yang disukai oleh Allah. Kalau awak berkawan dengan orang wangi, dengan orang yang busuk, awak suka orang berkawan yang mana? Mestilah orang yang wangi kan? Sama juga dengan orang yang bersih. Orang yang bersih ni, bila kita dalam keadaan bersih, bukan manusia saja suka dengan kita, Allah pun suka dengan kita bila kita dalam keadaan bersih. Bukan setakat bersih, kalau kita wangi lagi pun bukan setakat manusia suka, Allah pun suka dengan orang benda-benda yang wangi. Jadi kita mestilah keadaan wangi. Wangi, handsome, cantik. Bukan bila kita nak pergi yang sana je, barulah sibuk-sibuk nak cantik, baru sibuk-sibuk nak handsome. Bila kita nak solat tu, kita mestilah dalam keadaan handsome. Masa tu lah nak sikat tepi rambut minyak tebal, pakai minyak wangi, bau batu solat, solat zuhur. Barulah betul. Bukan nak pergi yang sana baru nak wangi-wangi, nak handsome. Sama juga dengan perempuan. Masa nak solat tu lah, masa tu lah wangi-wangi. Wangi-wangi masa tu lah baru nak menghadap Allah. Baru kita wangi menghadap Allah, barulah Allah suka dengan kita.
Okey, mesti dalam keadaan bersih. Itu kepentingan dia. Dan yang terakhir sekali, kepentingan dia ialah suci daripada najis. Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Orang yang bersih adalah orang yang sihat. Betul tak saya cakap? Kalau orang jaga kebersihan dia, mesti dia sihat. Sebagai contoh, tangan dia sebelum nak makan kenapa? Basuh. Basuhlah, tangan basuh. Barulah dia makan benda yang bersih. Bila makan benda yang bersih, dia akan jadi sihat. Kalau cuba makan benda-benda yang kotor, tangan tak basuh, terus makan, apa yang berlaku pada diri kita? Tak sihat dah. Nanti akan sakit, jatuh sakit. Sebab itulah Islam, dia nak pastikan orang Islam ni mesti dalam keadaan sihat macam mana? Jaga kebersihan. Sebab itulah kebersihan tu adalah paling utama sekali, penting untuk diri kita. Dalam keadaan macam mana sekalipun, mesti jaga kebersihan. Jaga kebersihan tu penting. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah, bila awak dah faham ni, ada beberapa perkara tadi saya dah sebut. Kita ulang balik sekali. Kita ingat balik lagi sekali. Okey, ingat syarat wajib orang nak pastikan orang tu solat atau tidak ada berapa? 3. Okey, apa tadi? Islam, baligh, berakal. Okey, ingat syarat wajib ada 3. Syarat sah, bila kita dah tahu orang tu kena wajib solat, macam mana kita nak cek solat dia sah atau tak? Ada berapa tadi? Syarat sah dia ada berapa? 5. Apa dia yang pertama tadi? Mestilah masuk waktu. Dah masuk waktu, solat dia terima. Yang kedua, mestilah bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Dia tak ada hadas kecil, dia dah basuh bersih-bersih semua, dah mandi wajib semua, solat dia sah. Yang ketiga, mestilah apa? Mestilah suci daripada najis. Anggota badan dia, tempat solat dia bersih. Bilik dia bersih, baju dia bersih, seluar dia bersih, telekung dia bersih, solat dia sah. Dan yang keempat, apa dia? Yang keempat ialah mestilah menutup aurat. Aurat kita mestilah tutup aurat, jangan ada nampak terdedah sana terdedah sini. Dan yang kelima, mestilah badan kita menghadap arah kiblat. Cukup 5 ni, solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham? Jadi untuk sesi pembelajaran hari ini, online kelas kita hari ini, saya harap dapat memberikan manfaat kat rumah sana ataupun di dalam kelas ataupun berada di mana-mana, kat mana-mana awak berada, awak boleh guna belajar dengan apa yang saya buat ni, supaya kita boleh kongsi ilmu kita pada rakan-rakan kita. Kalau boleh, lepas awak dah tengok video ni, awak dah tengok online kelas saya ni, awak tekan like, tekan share, tekan subscribe. Bukan apa? Supaya kita boleh kongsikan apa yang saya sampaikan dan apa yang awak sampaikan kepada kawan-kawan awak, supaya ilmu ni boleh kita luaskan bersama-sama. Saya belajar, awak belajar, kawan-kawan awak belajar, semua orang akan dapat pahala. Saya belajar, saya dapat pahala, saya berikan awak pembelajaran, awak dapat pahala, awak pun tolong sampaikan ilmu pun dapat pahala. Jadi kita nak kongsi amalan kita ni supaya semua orang dapat manfaat. Ilmu kita ni kita dapat manfaat, semua orang boleh belajar. Semua belajar. Okey, jadi saya harap apa yang saya ajar ni awak boleh faham. Saya harap boleh faham. Lepas ni kita akan cuba buat kelas yang lain. Jadi saya harap apa yang kita belajar ni kita boleh manfaat pada diri kita akan datang, insya-Allah. Okey. Jadi sampai di sini saja hari ini kelas saya. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.